Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita yang mana pada hari ini kita akan membahaskan ayat yang ke-9 ni daripada surah Al-Waqiah. Tapi mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan ayat yang ke-9 daripada surah Al-Waqiah ya. Mana ayat yang ke-9? Ni. Wa ashabul masy'amati, kemudian sambungan ashabul masy'amah. Maksudnya apa? Dan golongan-golongan kiri dan golongan-golongan kiri, kata Allah. Apakah golongan kiri tersebut? Apakah dia golongan kiri tersebut? Ini sambungan daripada ayat yang terdahulu. Allah menyebut wa kuntum azwajan thalathah. Ya, wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, kan? Maka golongan-golongan yang sebelah kanan, apakah dia golongan kanan? Itu kita dah bahas. Kemudian wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan-golongan kiri, apakah dia golongan-golongan kiri tersebut? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya. Ayat ni sebenarnya adalah sambungan daripada ayat-ayat yang sebelum daripada inilah ya. Sebelum daripada Allah menyebut ada terbagi kepada 3 golongan, Allah ada menyebut bahawasanya hari kiamat itu bukanlah hari untuk kita berdusta ataupun hari untuk sesiapa pun menipu. Ya, laisa liwaq'atiha kadhibah, kata Allah. Kemudian khafidatun rafi'ah, khafidatun rafi'ah. Maknanya ada segolongan yang direndahkan oleh Allah dan ada segolongan orang yang ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ayat itu tentulah ada kaitan yang ayat yang kita bahaskan hari ini. Jadi Allah menyebut pada hari tersebut ada golongan yang direndahkan oleh Allah, yang dimaksudkan yang direndahkan oleh Allah antaranya ialah golongan-golongan yang kiri ini. Tapi siapakah dia golongan-golongan yang ditinggikan oleh Allah? Ya, golongan yang ditinggikan oleh Allah ialah golongan orang-orang yang telah kita bahaskan ayat dia pada pertemuan kita yang lepas, iaitu golongan-golongan kanan. Hari ini ialah golongan-golongan orang yang dimasukkan oleh Allah, golongan-golongan kiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah menyebut ketiga-tiga golongan ini, golongan kiri ini dan golongan kanan itu, kita dipanggil golongan kiri dan kanan adalah antaranya disebabkan oleh mereka menerima buku catatan amalan mereka. Wallahu alam, dan ni daripada banyak penafsiran yang dimaksudkan dengan golongan kiri dan golongan kanan itu ialah kerana dari tangan mana dia menerima ya buku catatan amalan mereka semasa mereka hidup di dunia. Jadi kalau siapa-siapa yang mendapat catatan amal tu dari tangan kanan ataupun dia menerimanya dengan tangan kanan, maka maksudnya ialah orang itu ialah orang yang bahagialah, orang disebut sebagai ahli kanan lah, golongan-golongan kanan. Tapi kalau orang yang menerima buku amalan dia daripada tangan kiri, golongan inilah yang dikenali dalam ayat yang kita bahaskan hari ini sebagai ahli ataupun golongan-golongan kiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari tersebut ada banyak gambaran digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang positif dan ada yang negatif melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, tuan-tuan ya. Macam ayat kita pun sama. Sebelum ni positif kan, golongan-golongan kanan kata Allah. Dan hari ini kita bahas tentang something yang negatif, iaitu golongan-golongan kiri. Jadi kita fokus apa yang diterima oleh golongan-golongan kiri ini. Dan kalau kita nak kaitkan dengan apa yang diterima oleh golongan kanan pun, insya-Allah kita boleh bahas dan bincangkan. Baik, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan yang Maha Adil, ya, tuan-tuan tahu kan, dia Tuhan yang Maha Adil ya. Tapi tuan-tuan jangan lupa tau,
Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Adil, kemudian dicampur ataupun dia juga mempunyai satu sifat lain yang mana Allah ini Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tuan-tuan. Dia Maha membalas, betul ya, tapi dalam masa yang sama dia Maha Pengasih dan dia Maha Penyayang. Tuan-tuan, kalaulah andai kata dalam konteks ini kita hanya mengharapkan keadilan Allah semata-mata, tentunya kita tak selamat. Tak ada seorang pun kita yang selamat, tuan-tuan. Kalau kita hanya mengharapkan Allah bersifat dengan sifat yang adil pada hari tersebut. Sebab apa? Sebab, okey, saya tunjuk pada tuan-tuan ni, kenapa orang tu dapat kitab daripada tangan kanan. Baik. Dia dapat kitab di tangan kanan sebab pahala dia lebih banyak berbanding dengan dosa yang dia buat. Betul ke tidak? Dan tuan-tuan yang mendapat catatan amal melalui tangan kiri, maknanya dosa yang tuan-tuan buat tu lebih banyak berbanding dengan pahala yang tuan-tuan kumpul. Ni jenis-jenis orang yang tuan-tuan, orang yang tak sempat bertaubat semasa mati dia. Jadi Allah kumpul semua, dan biasanya orang yang tak sempat bertaubat semasa mati ni, orang inilah yang dimasukkan, yang termasuk dalam golongan-golongan kiri. Sebab apa tahu? Sebab dosa-dosa dia tak sempat bertaubat. Allah tu Maha penerima taubat, tuan-tuan. Kalau seseorang telah melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, bukan sekadar Allah ampunkan dosa, malah Allah gantikan dosa-dosa tersebut dengan pahala. Itu disebutkan dalam surah Al-Furqan. Ya, Allah menceritakan tentang bagaimana ibadullah tu. So antara ibadullah tu ciri-cirinya ataupun apa yang mereka perolehi ialah apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gantikan kesalahan yang mereka buat itu kepada pahala. Itu tuan-tuan, sebenarnya itu kalaulah adil, artinya ialah kesalahan yang dia buat dia akan terima balasan. Okey. Tuan-tuan dengar dulu saya nak bahaskan pada tuan-tuan. Allah Maha Adil Selain pada Maha Adil, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa saya kata gitu Okey, penafsirannya ialah kalaulah tuan-tuan ini masuk dalam golongan kanan, insya-Allah amin. Kita mudah-mudahan kita masuk golongan kanan bila kita dapat buku catatan amal melalui tangan kanan, artinya pahala kita lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Betul kan? Tapi ada tak dosa? Ada kan? Ada dosa dia. Betul tak? Dosanya ada. Walaupun pahalanya banyak, tapi dosa tetap ada. Tapi dosa itu sedikit. Kemudian Allah masukkan kita dalam syurga. Tuan-tuan dengar dulu Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya dengan bersifat adil, tidak bersifat dengan kasih sayang, dia akan azab tuan-tuan berpandukan daripada kesalahan kecil, kesalahan sikit yang tuan-tuan buat ni. Masuk neraka dulu sebab kau pernah buat salah. Nampak? Betul tak? Betul tak? Tapi tidak. Allah itu dia adil, ditunjukkan pada tuan-tuan, kemudian dia Maha Penyayang, tuan-tuan. Diampunkan semua dosa, hapuskan semua dosa yang tuan-tuan buat, walaupun ada, walaupun sedikit tapi ada. Diampunkan, dihapuskan. Kalau dia betul-betul dengan bersifat semata-mata adil betul-betul, adil dalam pemikiran manusia, ialah masuk neraka dululah sebab ada dosa buat apa? Walaupun pahala banyak, then baru masuk syurga sebab ada banyak pahala. Faham tuan? Okey, sekarang ni dengar tuan-tuan Sifat kasih sayang Allah ditunjukkan ialah apabila tuan-tuan dah masuk dalam syurga. Okey, katalah seseorang tu dia merupakan ahli golongan kiri. Dia terima amalan dia, buku amalan dia melalui tangan kiri. Jadi tentu dia akan, kalau ikut janji Allah, dia akan masuk dalam neraka. Okey, masuk dalam neraka dulu. Kemudian tuan-tuan jangan anggap neraka ni benda kecil, tuan, benda besar, tuan-tuan. Jangan suka-suka Benda ni saya risau kalau orang selalu bermain-main dengan perkara ni. Ni saya nak jelaskan pada tuan-tuan, kita kena anggap neraka tu ialah something yang sangat besar. Ada ulama-ulama sufi yang menyebut, kalaulah andai kata aku beramal kerana syurga, bakallah aku dalam neraka. Tuan-tuan jangan main-main. Itu perkataan tolong jangan buat. Jangan buat kerja. Neraka bukan tempat main-main. Okey, kita sambung balik perbahasan kita Bila tuan-tuan, katalah seseorang itu, dia dibakar dalam api neraka dulu. Sebab dosa dia lebih banyak daripada pahala dan dia tak sempat bertaubat, mati. Jadi Allah pun ukur, bagi dia balasan sejauh mana dosa yang dia telah buat. Bila habis, Allah ambil masukkan dalam syurga. Betul kan? Okey. Bila dia masuk dalam syurga, kenapa Allah masukkan dalam syurga? Kerana pahala yang dia buat. Betul ke tidak? Kebaikan yang dia buat, kemudian Allah balaslah dengan kebaikan. Tuan-tuan dengar elok Kita duduk dalam syurga berapa tahun?
orang daripada neraka dimasuk syurga, ataupun seseorang tu insya-Allah mudah-mudahan kita Allah tegur masukkan dalam syurga misalnya tuan-tuan. Jadi berapa lama kita duduk dalam syurga? Tuan-tuan tolong jawab berapa lama? Tentu tuan-tuan kata, ustaz, abadan abadalah ustaz, forever and ever lah, selama-lamanya. Betul ke tidak? Jadi, kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya bersifat dengan sifat adil, tuan-tuan, tuan-tuan masuk dalam syurga apabila tuan-tuan telah dibalas dengan kebaikan sejauh mana ataupun seberat mana timbangan kebaikan yang pernah tuan-tuan buat. Betul ke tidak? Ya, okey, sesuai. Awak ada buat kebaikan, letak dekat dalam tu 1 juta tahun contohnya, contoh 1 juta tahun. Kemudian bila habis kebaikan, lepas 1 juta tahun tu, tuan-tuan lepaslah, dilepaskan daripada syurga. Tuan tak tahulah kita nak duduk mana, atau dimatikan semula, atau dijadikan tanah semula ke, wallahu alam lah, memang tidaklah gitu. Tapi ingat tak, Allah Ta'ala kata, bila dia masuk dalam syurga, seseorang tu akan diletak di sana abadan abada. Betul ke tidak? Di sinilah saya nak sebut bahawasanya Allah itu bukan bersifat dengan semata-mata bersifat dengan sifat keadilan Dia yang Maha Agung, tapi Dia juga ada satu sifat lain, tuan-tuan. Sifat yang sepatutnya kita kena bersyukur 100%. Sebab apa bersyukur? Sebab Allah itu Dia memiliki sifat kasih dan sayang. Jadi siapa yang masuk neraka ni sebenarnya ialah orang yang tak nak masuk syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang dalam hadis Rasulullah menyebut, tuan-tuan pun tahu, kalau kita buat satu kesalahan, Allah beri dosa untuk satu kesalahan tersebut. Tapi kalau tuan-tuan buat satu kebaikan, berapa banyak Allah Ta'ala ganti? 7, ganti 10 dan sebagainya. Dan ada amalan-amalan tertentu yang Allah Ta'ala gantikan, yang sampai Allah Ta'ala kata dalam melalui Rasulullah SAW, contohnya puasa. Puasa tak payah kira. Puasa biar aku yang tentukan. Banyaknya pahala kita tak tahu banyak mana, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, Allah Ta'ala ni, Dia memberikan gambaran tentang nilai ataupun jumlah sesuatu sekadar kemampuan kita berfikir. Contohnya macam kalau kita beramal pada malam Lailatul Qadar, ingat tak? Malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tuan-tuan. Sebenarnya kita tak tahu berapa jumlah ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah tu. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni nak tengok kita semua masuk syurga, tuan-tuan. Tapi seperti mana dalam sebuah kisah yang masyhur, tuan-tuan pun tahu, syurga itu memang seronok. Jadi bila para malaikat ditunjukkan syurga, malaikat kata apa? Oh, tak adalah manusia yang akan masuk neraka bila tengok syurga tersebut. Tapi apabila dilihatkan apa yang diletakkan di sekeliling syurga tersebut, maka kata para malaikat apa? Oh, dia kata, kalau beginilah, dia kata tentu tak ada siapa pun yang akan masuk syurga tersebut. Begitu juga dengan neraka. Bila ditunjukkan neraka, maka malaikat menyebut, tak ada siapa yang boleh masuk neraka. Tapi bila dilihatkan apa yang ada di keliling neraka tersebut, maka malaikat kata apa? Malaikat kata, kalau macam ni ramailah yang akan masuk dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah itu Maha Adil. Tapi jangan lupa, selain daripada adil, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tuan-tuan. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tuan-tuan. Kalaulah Dia semata-mata bersikap dengan sifat adil Dia pada hari kiamat, nescaya saya percaya, tuan-tuan semua akan masuk neraka, tuan-tuan. Sebab apa? Saya nak tanya, ada tak di kalangan tuan-tuan ni yang tak buat salah? Yang tak ada dosa daripada kecil sampai tua, tak ada dosa, ada tak? Tak ada kan? Mana ada orang yang tak ada dosa? Malah Allah Ta'ala ni sayang kepada orang yang bertaubat daripada dosa-dosa dia. Sampaikan para ulama, tuan-tuan, dia confuse, ataupun para ulama ni dia berbeza pandangan siapa yang lebih utama. Adakah orang yang tidak pernah buat dosa ataupun orang yang buat dosa kemudian bertaubat? Sebab apa? Orang yang bertaubat ni dijanjikan dengan janji yang sangat hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan buka surah Al-Furqan. Salah satu daripada ciri-ciri ibadur Rahman, Allah Taala menyebut orang ni, macam saya sebut di mula-mula tadi, orang ni bila dia buat salah kemudian dia bertaubat. Taubat dia tu, tuan-tuan, kesalahan dia tu yang pertama diampunkan. Diampunkan. Dan bukan sekadar diampunkan, tapi Allah gantikan dengan pahala. Cuba tuan-tuan bayangkan. Dosa tu Allah tukar jadi pahala. Cuba tuan-tuan bayangkan. Itu bukan, kalau Allah menggunakan sifat Dia yang Maha Adil, Dia azab, tuan-tuan. Dia azab. Kita ni semua kena azab, tuan-tuan. Tapi jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar adil, malah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Penyayang, tuan-tuan. Siapa-siapa yang masuk golongan kiri ini sebenarnya, tuan-tuan, sebenarnya memang dia sengaja tempah api neraka, tuan-tuan. Dia memang sengaja tempah api neraka.
Tuan-tuan ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi macam-macam nikmat kat kita tuan-tuan. Kita syukuri nikmat tersebut. Orang yang masuk syurga sebenarnya, orang yang berada dalam golongan kanan sebenarnya ialah orang-orang yang dalam dunia pun dia dah rasa yang dia tu merupakan ahli syurga. Maksudnya apa? Maksudnya kebahagiaan yang diberikan kepada orang tersebut telah diberikan awal-awal masih di dalam syurga, dalam dunia lagi tuan-tuan. Kemudian di hari kiamat dia akan dimasukkan dalam syurga. Dalam dunia dia dah rasa macam dalam syurga dah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi dia ketenangan hati, dia tak dengki tengok orang lain, dia tak memusuhi orang, dia jaga akhlak dia dengan baik. Jadi orang jenis macam ni biasanya dia akan tenang kehidupannya. Betul tuan-tuan? Dan kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan tengok ciri-ciri ibadur rahman dalam surah Al-Furqan tu ya. Yang Allah Ta'ala menyebut bahawasanya ciri-ciri orang ahli syurga ni dia merupakan ahli tahajud. Sebab tu saya selalu minta tuan-tuan jadilah ahli tahajud, dan yang penting sekali jangan lupa doakan saya supaya pun rajin macam tuan-tuan juga. Kita ni sedang memperbaiki diri. Bukanlah kita tak pernah semayang, kita semayang juga tahajud kan, tapi kita nak sampai kepada ibadur rahman tu perlu kepada mujahadah dan doa. Jadi sebab itulah kebetulan saya ni yang mengajar Quran pada tuan-tuan tu, sebab tu saya ambil kesempatan, tolonglah doakan saya tuan-tuan supaya saya rajin macam tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan bukan saya saja, doakan kawan-kawan kita yang lain, semua student Al-Furqan ni, supaya kita semua jadi geng ahli tahajud. Jadi nanti ramai-ramai kita boleh tarik antara satu sama lain nanti kita boleh panggil kawan-kawan kita semua geng semua geng kita dengar. Jadi privilege kita barang-barang. Wallahualam, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita nanti tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita pergi dekat teknikal ayat ni, kita tengok apa yang kita boleh ambil ya. Sebelum kita pergi pada soalan, ada juga banyak juga soalan hari ni tuan-tuan Okey, kita tengok apa yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ni Okey, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kalimat yang pertama wa Wa maknanya dan, ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf ataf. Haraf ataf. Mana tuan-tuan nak tengok haraf ataf ni? Nak tengok haraf ataf ni, tuan-tuan pergi dekat diagram yang nombor 2. Sebentar ni. Wa tu dan, dia termasuk dalam pelajaran peringkat kedua, kita akan bahas isim fi'il haraf juga. Bila tuan-tuan pergi dekat kelompok haraf ni, dia ada dekat ni haraf penyambung cerita ni. Wa kan? Wa ashabus shimal li ashabus shimal. Okey, mana dia? Sebentar ni. Ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Okey, wa dan ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf ataf, haraf penyambung cerita. Okey, hari ini saya nak bahas lebih sikit tentang ashabul masy'amati. Ini dua isim berpasangan Okey, apa dia dua isim berpasangan? Dua isim berpasangan ni dia dua kalimat isim. Isim yang kedua ni menjelaskan tentang isim yang pertama. Isim yang kedua menjelaskan tentang isim yang pertama. Okey. Maksudnya apa? Ahli kiri, golongan kiri golongan kiri. Itu ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Itu bukan pasangan zat dan sifat, tuan-tuan tahu. Okey, dua isim berpasangan ini dia terdiri daripada dua jenis pasangan. Kadang-kadang dia merupakan pasangan zat dan sifat, kadang-kadang dia merupakan pasangan sandar menyandar saja. Jadi ashabul maimanah tu merupakan pasangan mudhaf dan sandar menyandar, mudhafun ilaih. Apa beza dia? Beza dia macam ni tau. Tuan-tuan tengok kalimat antara pasangan zat sifat dan pasangan sandar menyandar ni. Tuan-tuan tengok kalimat isim yang kedua tu. Kalau isim yang kedua tu dia membawa maksud sifat sesuatu, gemuk, cantik, tinggi, besar, hitam. Itu semua adalah kalimat yang berbentuk sifat kan. Jadi maknanya itu sifat, yang kalimat isim yang pertama tu merupakan zat dia. Tapi kalau pasangan isim yang kedua ni bukan kalimat yang berbentuk sifat. Contohnya sekolah, macam baju sekolah, ataupun baju sukan, ataupun yang bukan berbentuk sifat ni kan tahu, cantik, besar, tinggi. Jadi kalau kalimat yang kedua tu bukan kalimat yang berbentuk sifat, maka kalimat yang pertama itu merupakan dia punya mausuf dia, ataupun kita panggil sandaran ni. Sandaran dan yang menyandar. Sandaran yang menyandar. Itu kita panggil mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau dari segi teknikal dia pula tuan-tuan tengok. Kalau pasangan mudhafun ilaih ni ataupun pasangan zat dan sifat ni, okey, zat sifat ni dia kena semua sama.
Kalau zatnya ada alif lam, katalah kita ambil baju cantik, al-baju, al-cantik. Al dua-dua, kalau al satu ada al, dua-dua ada al. Kalau satu ada tanwin baris bawah, dua-dua tanwin baris bawah. Baju win cantikin, itu. Itu kalau pasangan zat dan sifat. Zat dan sifat dia kena follow je. Ya. Okey, tapi kalau pasangan mudhaf mudhafun ilaih, ya, dia tak sama. Mudhaf tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Tak boleh ada alif lam dan tak boleh ada tanwin. Sedangkan dia punya mudhafun ilaih mesti kena ada alif lam ataupun tanwin, kena pilih salah satu. Ya. So kalau tuan-tuan tengok dalam pasangan ashabul ni, ashabul masy'amah ni, dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kita tengok sekali imbas kita tahu sebab apa? Sebab tengok ini kalimat ni dia tak ada alif lam, tapi al-masy'amah ni ada alif lam, nampak? Automatik kita tahu dia merupakan pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey, ciri yang kedua ialah kalau kalimat mudhafun ilaih ni ujung dia kena baris bawah. So ini ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey, kalau tuan-tuan masih tak faham, saya bagi tuan-tuan satu contoh lah. Katalah saya nampak geng bola. Geng bola. Saya nampak geng bola. So saya nampak geng tu, bola tu saya tak nampak. Saya nampak geng bola. Tapi bola tu perlu kita letak dekat dalam ayat tu. Sebab apa? Sebab bola tu nak menunjukkan geng apa yang saya nampak. Saya ada banyak geng kat situ. Saya ada geng bola, ada geng motor, ada geng kereta, ada geng rugby contohnya kan. Jadi saya kata saya nampak geng bola. Saya nampak geng tu, bola tu saya tak nampak. Saya nampak geng. Ya. Jadi bola tu saya kena tambah dekat dalam grup tu. Contohnya macam ada orang, kau nampak geng mana tadi? Aku nampak geng. Yelah, kau nampak geng mana? Aku nampak geng. Yelah, geng mana? Nampak? Tuan-tuan kena tambah satu perkataan, geng bola ke geng rugby ke geng kereta ke geng motor, untuk bagi tahu pada orang yang bertanya tu geng apa yang kau nampak. Itu kita panggil pasangan, itu kita panggil dua isim berpasangan. Faham tak? Saya cuci baju sekolah. Saya cuci baju, saya tak cuci sekolah. Tapi sekolah tu kena ada dekat dalam rangkap tu. Sebab apa? Sebab dia nak menjelaskan baju apa yang kita cuci. Katalah mak tanya, Ahmad, awak cuci baju apa? So Ahmad kata, mak, saya cuci baju. Yelah, awak cuci baju apa? Mak, saya cuci baju. Tak cukup jawapan tu. Awak kena tambah satu perkataan untuk jawab kepada persoalan yang ditanya oleh mak awak. Saya cuci baju sekolah, mak. Saya cuci baju biru, mak. Saya cuci baju baru, mak. Saya cuci baju adik, mak. Saya cuci baju ayah, mak awak. Dia kena tambah, saya cuci ayah. Saya cuci baju, bukan cuci ayah. Saya cuci baju, bukan cuci adik. Saya cuci baju, bukan cuci sekolah. Nampak? Jadi, kena tambah satu kalimat tu, walaupun dia tak ada kena-mengena barangkali dengan apa yang kita cuci ni kan. Tapi kena tambah. Sebab apa kena tambah? Sebab nak jawab persoalan yang ditanya oleh orang yang bertanya. Tuan-tuan faham tak? So, itu ialah pasangan dua isim berpasangan, dan pasangan yang kita jumpa ni ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih, ataupun kita sebut sebagai pasangan sandar menyandar saja. Dia bukan pasangan zat dan sifat. Kalau pasangan zat dan sifat, kalimat yang kedua ni mesti berbentuk sifat. Ahli bijak ke, ahli cantik ke, ahli besar ke, ahli gemuk, itu baru kita panggil pasangan zat dan sifat. Satu lagi, kalau pasangan zat sifat ni kena sama alif lam satu, dua-dua kena ada alif lam. Dan baris dan jantina semua kena sama, tuan-tuan. Dan ini bukan pasangan zat sifat, sebaliknya ini ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey, ashabu ini merupakan kalimat isim, dia ialah isim biasa. Dia dapat pangkat marfu'. Kenapa dapat pangkat marfu'? Kerana dia merupakan mubtada' ataupun subjek. Dan inilah dua isim berpasangan. Dua-dua ni kita consider sebagai subjek lah. Ashabul masy'amah. So masy'amah ini juga merupakan kalimat isim, dia merupakan mudhafun ilaih kepada ashabu tu kan. Okey, dia merupakan mudhafun ilaih. Ini ialah isim biasa. Isim biasa dia sedang berpangkat majrur. Tanda majrur dia ialah kasrah. Penyebab dia dapat pangkat majrur ialah kerana dia ni merupakan mudhafun ilaih kepada ashabu tu. Okay, ma apakah? Ini merupakan kalimat isim, ni ialah isim tanya. Apakah dia isim tanya? Kemudian ashabul masy'amati sama macam tadi. Ini merupakan kalimat isim, dia ni ialah isim biasa, dia dapat pangkat marfu'. Dia dapat pangkat marfu'. Okay, kenapa dia dapat pangkat marfu'? Kerana dia merupakan khabar. Okey, dalam masa yang sama dia merupakan dua isim berpasangan, dia ni ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi masy'amati dia merupakan kalimat isim. Tadi isim dia alif lam dan hujungnya baris bawah. So dia ni isim biasa, dia dapat pangkat majrur. Kenapa dia dapat pangkat majrur ataupun apakah tanda majrur dia? Tanda majrur dia kasrah. Okay, penyebab dia dapat pangkat majrur kenapa? Kerana dia merupakan mudhafun ilaih, kena kepada kalimah ashabu ni, tuan-tuan.
Okey. Faham tuan-tuan? Okey, kalau faham, kita pergi kepada soalan-soalan. Banyak tak soalan-soalan ini, dan ada satu soalan istimewa yang saya tak pernah jumpa soalan tu, baru hari ini saya dapat soalan tu, dan dia merupakan salah satu yang ditanya oleh pelajar kita kejap ni. Okey, tuan-tuan tengok ni, saya nak pergi kepada saya nak pergi kepada soalan yang pertama, tapi izinkan saya untuk bersedia sebentar. Tuan-tuan tunggu sebentar. Okey, tengok soalan yang pertama sebentar lagi. Baik, soalan kita yang pertama ialah berkenaan dengan maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih. Dan walaupun tuan-tuan saya pernah jelaskan beberapa hal tentang maf'ulun bih, tapi soalan hari ini agak istimewa. Jadi kita tengok apa soalan sebenar daripada pelajar ni. So soalannya ialah apakah maf'ulun bih mesti ada pada rangkap yang sama? Faham tak soalan ni? Apakah maf'ulun bih mesti kena ada pada rangkap yang sama? Okey, tuan-tuan dengar elok. Tuan-tuan tahu tak apa dia maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Yang kena lah. Kalau perbuatannya dia makan, apa yang kena makan? Itulah. Kalau dia baca, apa yang kena baca? Buku ke, majalah ke, surat khabar ke? Buku, majalah, surat khabar tu kita panggil maf'ulun bih, dia yang kena buat. Kalau perbuatannya baca, yang kena baca. Kalau perbuatannya makan, yang kena makan. Kalau perbuatannya cubit, yang kena cubit tu siapa? Ahmad ke, Abu ke, tak kira lah. So itu kita panggil maf'ulun bih. Jadi soalan pelajar ni, Ustaz, dalam satu rangkap, adakah maf'ulun bih tu wajib kena ada dalam rangkap yang sama? Jawapannya yes. Wajib kena ada dalam rangkap yang sama. Ahmad dia makan rambutan. Rambutan tu kena ada dalam rangkap tu. Tak boleh Ahmad dia makan rambutan tu letak dekat dalam ayat lain. Tak boleh. Ahmad dia makan rambutan. So maf'ulun bih wajib kena ada pada rangkap yang sama dalam apa yang kita baca, khususnya dalam Al-Quran tersebut. Soalan yang kedua ialah masih lagi tentang maf'ulun bih. Masih lagi tentang maf'ulun bih. So soalannya ialah, tengok tuan-tuan, dalam Quran ada 3 jenis kalimat kan. Okey. Soalan pelajar ni ialah, Ustaz, adakah maf'ulun bih itu mesti terdiri dari kalimat isim? Okey. Baguslah soalan hari ni. Walaupun rasanya simple, tuan-tuan rasa macam simple, tapi soalan ni baguslah. Soalan-soalan dia sangat soalan mungkin soalan yang sama nak ditanyakan oleh orang lain, tapi yang dah faham tu tak adalah. Ni pelajar-pelajar baru. Okey, tuan-tuan dengar dulu. Soalan pelajar ni, Ustaz, nak jadi maf'ulun bih ni mesti kena isim ke, Ustaz? Tu soalan dia. Jawapannya tentulah, yang nak jadi maf'ulun bih kenalah isim. Ahmad dia makan nasi, nasi kan isim. Ahmad dia melihat Azizah, Azizah kan isim. Ahmad dia membuat rumah, rumah kan isim. Macam mana tuan-tuan nak jadikan maf'ulun bih tu terdiri daripada fa'il? Tak boleh. Tuan-tuan tahu fa'il apa? Dia duduk, dia berlari, dia makan, dia tidur. Ahmad dia melihat, dia duduk. Mana boleh Ahmad dia melihat mereka duduk? Ahmad dia lihat mereka lihat, tak boleh, itu tak sesuai. Dia nak jadi maf'ulun bih kena isim. Ahmad melihat dia duduk. Ahmad melihat dia duduk tu macam boleh dalam bahasa Melayu, bahasa Arab tak boleh kan. Ahmad dia melihat mesti kena isim. Pendudukan ke, apa tu, pengumpulan ke, ataupun macam mana. Ahmad dia baca buku. Ahmad dia baca buku. Kalau Ahmad dia membaca, dia menulis, mana boleh? Fa'il ni tuan-tuan, dia kena ada ganti nama diri dekat dalam dia. Jadi saya pun tak tahu nak buat contoh macam ni, tapi jawapannya tak boleh. Nak jadi maf'ulun bih ni wajib kena isim. Wajib kena isim. Sebab tu tuan-tuan tengok, saya bawa tuan-tuan dekat. Ini pelajaran kita peringkat yang ketiga tau. Nanti tuan-tuan tengok, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat gambaran ni. Okey. Kalau tuan-tuan tengok pelajaran peringkat yang ketiga ni, ni cerita tentang isim, peringkat ketiga isim, belajar tentang isim. Dan maf'ulun bih tu ada dekat sini tuan-tuan, ada dekat ni, kotak nombor 2 ni, nanti saya besarkan Ada dekat sini. Tengok maf'ulun bih nombor 3 nampak ni. Nombor 3 nampak ni yang kena buat. Dia ada dekat dalam hal yang berkaitan dengan isim. Dia ada pelajaran tentang bab isim. Jadi bila soalan tu ditanya dengan saya, Ustaz, adakah maf'ulun bih tu hanya boleh diambil daripada kalimat isim? Yes, memang wajib kena isim, tak boleh maf'ulun bih tu diambil daripada kalimat fa'il. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maf'ulun bih ni yang kena buat kan, dia makan nasi, dia lihat Ahmad. Yang kena buat, yang kena lihat, yang kena buat tu kita panggil dia sebagai maf'ulun bih, dan dia wajib kena isim. Takkanlah haraf ataupun fa'il nak jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni yang kena buat. So mudah-mudahan tuan-tuan faham tuan-tuan.
Baik, soalan kita berikutnya menarik soalan ni ya, menarik soalan ni. Tapi biasanya soalan-soalan begini pelajar-pelajar yang apa kita panggil overthinking ataupun overthink tentang sesuatu perkara. Kita belajar bahasa Arab ni kalau boleh kita jangan berenang tau. Berenang ni maknanya kita assume Jadi biasanya kalau soalan-soalan ni timbul kepada pelajar-pelajar yang dia nak cepat dapat, dia berfikir terlampau dalam sampai kadang-kadang dia berfikir sesuatu yang dia belum belajar ke kadang-kadang Jadi pelajar-pelajar macam ni yang selalu terlibat dengan benda ni lah. Tapi soalan ni agak bagus, menarik. Suka saya dengar soalan ni. Saya pun dah jawab secara peribadi dengan pelajar ni. Tapi ni saya rasa soalan ni sesuai untuk saya share dengan pelajar-pelajar lain. Soalannya ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 7, kenapa risyawatun itu singular, mufrad. Sedangkan absari itu jamak. Ni. Tengok wa ala absarihim ghisyawah. Dia kata ghisyawah ni kalimat singular Ustaz, kalimat satu, mufrad. Sedangkan dia ada dalam kalimat jamak. Absari ni penglihatan. Wa ala absarihim ghisyawatun. Dan di atas penglihatan mereka itu ada tutupan. Dan di atas penglihatan mereka itu ada tutupan. Soalan pelajar ni, Ustaz, dan di dalam penglihatan tu kalimat jamak. Lepas tu ada tutupan. Macam mana dalam penglihatan setiap orang, katalah ada 10 orang munafik ke 20 orang munafik ataupun orang kafir tu, dalam penglihatan mereka tu ada tutupan, Ustaz. Mereka ada 100 orang kafir. Jadi mereka masing-masing ada penglihatan di masing-masing. Kenapa risyawatun tu pakai satu kalimat yang singular, yang mufrad? Kalau orang tu ramai, penglihatan dia orang tu tiap-tiap seorang tu ada satu. So banyak penglihatan. Jadi tutupan tu kenapa pakai kalimat satu? Biarlah kalimat penglihatan juga banyak kan. Itu soalan pelajar tu. Very smart question. Saya suka masa saya tengok soalan ni tuan-tuan . Dan saya pun lama jugalah saya fikir macam mana aku nak jawab soalan ni. So jawapannya tuan-tuan boleh, tak ada masalah. Tiap-tiap seorang tu dia ada satu tutupan. Jadi kalau anda kata Allah Ta'ala gunakan risyawatun tu dengan kalimat jamak, maknanya tiap-tiap seorang tu penglihatan dia ada banyak tutupan-tutupan. Dalam penglihatan itu Allah tutup dengan banyak tutupan, kan banyak. Ada rumah ada banyak bocor pakai banyak tutupan. Tapi tak, dalam penglihatan mereka tu Allah bagi satu tutupan pada setiap satu penglihatan. So itu penjelasan saya kepada pelajar tersebutlah. Wallahu alam, tu pada pandangan saya lah, berpandukan daripada ayat tersebut dan sikit-sikit pengalaman kita ada mengajar. Pada pandangan saya begitulah jawapan dia tuan-tuan. Tapi macam biasalah, kalau tuan-tuan tak nak setuju, nak tanya ustaz lain, silakan. Saya tak marah, bukan sekadar tak marah, dan mohon share dengan saya supaya saya boleh gunakan jawapan yang sama, share kan, bagi tahu nama ustaz tu, nanti kita boleh bagi kredit dekat dia lah pada setiap kali saya ditanya soalan yang sama. So pada pandangan saya itulah maknanya walaupun orang tu ramai, tiap-tiap seorang tu ada penglihatan dia masing-masing, tapi setiap penglihatan dia orang tu Allah bagi satu tutupan, bukan banyak tutupan. Itu maksudnya. Wallahu alam. Kita pergi kepada soalan kita yang berikutnya. Baik tuan-tuan, soalan yang berikutnya merupakan soalan yang sangat unik. Unik dan saya yang pertama, saya tak pernah ditanya soalan ni lah. Yang kedua, saya pun tak pernah dengar sahabat-sahabat saya bertanya kepada lecturer ataupun ustaz kami masa kami belajar dululah. Yang mungkin saya kurang pengalaman, bukan apa bukan sebab tak ada orang tanya, saya yang kurang pengalaman. So hari ni saya ditanya soalan ni. Jadi lama jugalah saya mohon kepada Allah supaya Allah berikan saya apalah jawapan. Sebab nak tanya pada orang pun mungkin mengalami masalah yang sama dengan saya. Kita nak generalizekan jawapan. Nanti saya nak share dengan tuan-tuan apa soalan yang ditanya oleh pelajar ni. Okey, jawapannya nanti contoh yang sebenar yang diberikan pada saya kejap lagi saya share dengan tuan-tuan. Tapi ini saya telah tulis semula soalan ni supaya pelajar-pelajar lebih mudah faham. Okey, apakah fungsi huruf mim di pangkal? Apakah fungsi huruf mim yang dipangkal pada kalimat perbuatan? Contohnya jalasa, tiba-tiba daripada perkataan jalasa tu jadi majlis. Jalasa maknanya dia telah duduk. Ni kalimat perbuatan. Majlis ni maknanya tempat kita duduk-duduk. Kemudian daripada akala tu maknanya dia telah makan. Jadi makul. Kenapa tambah makul ni maknanya benda yang boleh dimakan. Gitu Daripada qara'a. Qara'a ni maknanya dia telah membaca. Maqra' ni ialah sukatan bacaan ataupun bacaan. Salah satu sukatan bacaan, maqra' kita panggil. Kemudian
daripada fa'ala. Fa'ala maknanya dia telah melakukan. Jadi maf'ul. Maf'ul ni maknanya yang kena buat. Jadi apa fungsi dia mim di pangkal ni tuan-tuan? Tu soalan dia. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, soalan dia yang sebenar ialah dia bukan bagi contoh yang saya bagi tadi tau. Dia bagi contoh perkataan maimanah, masyamah, marhamah, kemudian muqarrabun, maqabir, kemudian musaddiqun, mursaluna. Jadi dalam kalimat-kalimat tu semua ada mim di pangkal. Jadi apa fungsi mim tu? Jadi saya perbaiki soalan tu. Okey, soalannya ialah daripada kalimat perbuatan, kenapa kalimat itu ditambah dengan huruf mim? Okey, ini agak teknikal, mudah-mudahan kita mudah fahamlah. Okey, biasanya tuan-tuan, kalau kalimat itu ada mim di pangkal, nak tunjukkan kalimat itu ialah kalimat isim. Itu general. Daripada kalimat fi'il yang sama tapi telah diisimkan. Ingat tak tadi? Jalasa jadi majlis. Jalasa maknanya dia telah duduk. Tapi bila kita tambah mim di pangkal majlis, majlis tu dia jadi tempat orang duduk. Tempat orang duduk-duduk. Majlis. Macam tu. Dia kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab sistem lama, kita mula-mula kita akan diajar untuk satu kaedah tasrif kan. Daripada kalimah daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib, madrobun midrobun, duriba yudribu. Nampak? Daripada perkataan daraba ada 4 kali tuan-tuan nampak ada mim, dan setiap mim yang setiap kalimat daraba tu yang ditambah mim di pangkal semua jadi isim. Ini kaedah dia. Daraba fi'il, dia telah pukul. Yadribu, dia pukul, fi'il mudhari'. Tadi fi'il madhi, daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari'. Daraba yadribu darban. Ini dah start jadi isim. Tapi tak ada mim di pangkal, tapi dia still isim. Darban. Darban maknanya pukulan. Daribun, tukang pukul, masih tak ada mim di pangkal. Madrubun, yang ni baru ada mim. Ini yang kena pukul, dia jadi maf'ulun bih. Dia jadi ialah maf'ulun bih, maf'ul yang kena pukul. Ini dah start isim yang pakai mim di pangkal. Ada juga isim yang tak ada mim di pangkal tau. Tapi ini untuk jawab soalan pelajar ni, bila ada mim nak tunjukkan kalimat tu telah pun jadi isim. Tu isim yang pertama, dia jadi apa? Dia jadi maf'ulun bih. Daripada perkataan pukul, jadi ni daripada perkataan fi'il madhi, dia telah pukul. Dia jadi madrubun yang kena pukul. Daraba yadribu darban, daribun madrubun. Idrib, ini fi'il balik, fi'il amar, la tadrib. Ini pun fi'il juga, fi'il nahi. Madrobun, midrobun. Ini tiga-tiga ni kalimat isim. Tiga-tiga ni ada mim di pangkal. Satu isim tempat, satu isim alat, satu lagi isim masa. Masa pukul, tempat pukul dan alat pukul. Masa pukul, tempat pukul dan alat pukul. Tiga-tiga ni isim tuan-tuan. Masa pukul itu isim zaraf. Tempat pukul itu isim zaraf juga, zaraf zaman, zaraf makan. Kemudian yang ketiga tu alat, isim alat. Alat untuk pukul. Apalah, tukul ke apa ke. So kalau soalan ni, Ustaz, kenapa ada mim di pangkal kalimat? Penambahan mim. So jawapan saya ialah apabila ada mim di pangkal kalimat itu, nak tukar, kalau dia berada dalam asalnya kalimat fi'il, maka kalimat itu hendak tukar kepada kalimat fi'il kepada kalimat isim. Katalah kalimat tu asalnya dia telah pukul, kalau nak tukar kepada isim yang kena pukul, madrubun. Nak kena tukar kepada isim alat, tulis madrobun, midrobun. Semua tambah mim dipakai isim alat, isim masa dan isim tempat. Wallahu alam. So jawapannya ialah nak tukar daripada isim fi'il kepada isim, sebab tu tambah mim di pangkal secara general. Macam biasa, kalau tuan-tuan tak nak setuju tak apa, itu pada pandangan saya dengan sedikit pengalaman yang saya ada. Tuan-tuan pergi tanya ustaz lain. Kalau tuan-tuan dapat jawapan yang baik, share-lah dengan saya supaya kita boleh share dengan orang lain juga. Wallahu alam. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan, dan tuan-tuan jangan lupa tahu, setiap hari, setiap pukul 6 petang, Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat, saya akan kupaskan surah Yasin. Kita tiap-tiap hari tu kita akan ambil satu ayat saja, insya-Allah. Kalau ayat terlampau panjang, mungkin kita akan pecahkan dua lah. Tapi kita tak bahas panjang-panjang. Kita nak bahaskan soalan tafsir dia. Kita tafsir ni bukan tafsir tentang apa yang ditulis tau. Ni apa di sebalik ayat. So saya ajak tuan-tuan untuk sama-sama join kelas kita. Setiap hari Isnin, Isnin, Selasa, Khamis, Jumaat. Rabu tak ada. Rabu kita ada live di Kim kan, pukul 6 petang. Kita kupaskan surah Yasin. Program pun tak lama, lebih kurang setengah jam atau 40 minit saja. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.